Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil waghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum millah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, sekali lagi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita tengok attendance pun baru 100. So saya memang jenis tak tunggu orang. Siapa yang ada, kita belajar, kita teruskan. Tapi sementara lagi at least timing tu nak maklumkan tentang homework. Homework ni baru pagi ni saya dapat report daripada admin lah dekat Chon. Dia pun baru dapat nak update. Sebab apa? Masih lagi ramai yang hantar lebih pada waktu kan. Lebih pada waktu yang sepatutnya hari Sabtu pukul 12. Tapi masih ada yang hantar lewat lagi. Dan masing-masing pun mesti ada sebab lah kenapa hantar lambat tu. Walau macam mana pun yang minggu lepas kehadiran 235 yang hadir kelas. Yang hantar homework baru 206. Maknanya ada lagi 29 orang tak hantar homework. Okey. Apa pun kata bila kita hadir kelas, apa-apa pun masalah ke apa benda pun, kita memang kita dah dewasa kan, kita cubalah nak settle ke apa masalah kita. Dan kalau tak sempat hantar pun, cuba juga hantar. Maknanya buatlah homework tu. Walaupun terpaksa submit minggu depan ke apa ke, tapi tugasan kita dah bagi, cuba buat. Sebab nanti benda tu lah nak support perempuan punya pemahaman. Kadang kita sekadar masuk kelas, lepas tu dengar-dengar, lepas tu kita tak support diri kita sendiri buat latihan. So kita lambat pick up. Kita punya otak ni kan macam-macam benda nak fikir. So bila kita belajar dan usia macam ni, memang kita perlu support lain. Kita perlu buat latihan, perlu banyak mendengar. Macam tu lah macam perempuan buat homework tu. Buat tentang idgham. Perempuan belakang macam-macam design ada. Cantik-cantik. Design tu memang gempak-gempak lah. Okey lah untuk peringkat umur kita punya design macam tu. Ini menunjukkan apa perempuan faham benda tu. Apa yang kita bagi arahan. Dan macam mana perempuan buat tu. InsyaAllah. Itu untuk support kita lah. Walaupun saya tahu kadang kita buat latihan macam tu. Tentang kefahaman semua tu. Mungkin perempuan faham dari segi teori. Ada orang mungkin dia sampai 10-10. 9/10 punya dia punya carta tu kan. Ada 9/10 semua okey, tak ada masalah, memang bagus. Tapi make sure
perempuan apa yang kita faham pada teori tu mesti kita boleh apply. Sebab ada orang dia memang boleh je faham, bagi soalan apa semua boleh. Tapi nak sebut tu tak mencapai tahap. Maknanya tak boleh lah. Dia mesti dua-dua balance. Teori pun kita faham, praktikal nak sebut pun betul. So, macam kita contoh kat situ ada yang mana yang dah mungkin ada peningkatan, dia dulu kurang dah, mungkin carta dia mungkin 5/10, tapi kali ni dah nampak naik 7, 8, ada perubahan. Maksudnya ada peningkatan. So nak naik peningkatan tu lebih banyak pada latihan lah. Dan saya tengok pun ada juga orang yang bawah pada 5 tu, bawah 5 kan mungkin 4 ke 3 tu. Itu pun saya tengok lebih pada orang yang baru, orang baru masuk. Sebab orang baru masuk kan dia macam dah tiba dah tengah-tengah. Tapi kalau baru masuk pun, tapi kalau dia memang dah ada basic, dia tak ada masalah, boleh je buat. Tapi kalau dia masuk lambat, macam daftar lambat, tu tiba perjalanan apa kita pembelajaran tu di tengah-tengah. Macam ni pun dah bulan 10 ni ikut macam dah nak habis lah. Tapi bila masuk time macam ni, so yang depan-depan tu kita dah tertinggal. Sebab tu mungkin kita tak faham kat situ. Tapi tak ada masalah, insya-Allah ada rezeki tahun depan. Kalau kita ada buat bengkel lagi, jadi siapa yang masuk lambat ke atau mungkin tak faham, just continue lah belajar. Belajar dia tak boleh berhenti. Dia kena sambung. Walaupun tak belajar dengan bengkel pun tak masalah. Belajar dengan siapa pun, tapi maknanya kita punya kualiti bacaan Quran tu makin meningkat. So tak adalah macam sama je kan. Okay. Itu dari segi homework. Dan kita tengok dari carta tu pun, ada segi yang idrom tu okey lah, sebab itu lebih pada kreativiti. Perempuan pokok bunga lah, ada gambar payung terjun ke apa, parachute macam-macam ada. Ada akar pokok buah semua ada. Itu tak masalah. Yang penting perempuan faham lah benda tu. Tapi ada satu part tu kita kata soalan kita idrom. Bila kata idrom, perempuan tak perlu masuk segala ifak, iklab tu tak perlu. Sebab kita nak tajuk dia idrom saja. Maknanya perempuan kena faham soalan tu. Soalan dia kata yang melibatkan istilah idrom. So bila istilah idrom, perempuan hanya fokus pada hukum yang start dengan idrom je dah. Tak perlu masuk iklab, tak perlu masuk ifak, tak perlu masuk izhar, tu tak perlu. Sebab itu kategori memang di bawah nun mati dan tanwin, tapi kita tak tanya soalan tu. Sebab tu kena fahamkan soalan tu. Tapi benda dah buat tak apalah, itu latihan. Cuma lain kali kalau kita ada buat ujian ke apa benda, kena faham soalan. Sebab soalan tu direct je. Dia kata tentang idrom. So apa benda tajuk kepala di idrom, itu je lah. Masukkan itu je. Lain tu tak payah. Okay? Tapi menunjukkan bila perempuan letak segala iklab, ifak, maknanya perempuan faham lah benda tu. Ada dalam hukum tu. Cuma tak apply pada soalan. Itu je lah. Okay, itu dari segi homework. Dan minggu lepas pun kita tak sempat nak settlekan ada aktiviti. Kan tak cukup masa apa semua. So kita hari ni nak settlekan aktiviti tu. Sebab bila sudah kita settlekan aktiviti tu, baru saya boleh bagikan nota. Baru saya boleh riliskan nota yang nombor 12 tu. Nota tentang memahami kaedah idrom tu kan. Itu nota nombor 12. Sebab hujung bawah slide tu ada aktiviti. Tapi sebab kita tak sempat minggu lepas, di situ kita akan settlekan minggu ni. Tentang nota tu. Okey, tengok attendance pun masih baru 164. Tak apa, saya tak kisah. Sebab pada saya ikut time. Okey, so sebelum kita nak mula kita punya syllabus, dan tarik perhatian pasal nota nombor 10. Kalau mana perempuan yang dah print, nota nombor 10, tengok slide nombor 7. Maknanya muka surat yang ke-7 yang saya share. Nampak tak? Ini nota nombor 10. Nota nombor 10 ada sikit pembetulan. Sebab dah tertinggal. Kita menguasai hukum nun mati, nun sakinah dan tanwin tu. Okay, slide nombor 7. Ni kan ni, nun mati dan tanwin. Kalau mana yang dah print tu, kalau dah tak print lagi pun, take note lah buat nota ke apa. Nanti bila semasa nak print, kat sini ada pembetulan. Nota nombor 10. Slide yang nombor nombor 7. Ni nombor 7 ni lah Al-Gunnah ni. Kat sini ada penambahan ni. Saya tertinggal mim sakinah. Menjadi hukum kepada nun sakinah dan tanwin dan mim sakinah. Perkataan ni tertinggal. Sebab untuk gunnah ni kan dengar kan masukkan dengung. So dengung pun apply untuk mim sakinah. So daripada nun mati dan tanwin ni, dia juga apply untuk mim sakinah. So perkataan ni yang tertinggal. Okay, itu pun ada sahabat kita yang maklumkan. So kalau perempuan sendiri, kalau tengok nota dia macam tak betul ke, typo ke apa benda, beritahu saya sendiri. Dia tu direct. So kita boleh buat pembetulan. So pada yang mana belum print, boleh buat pembetulan lah.
Okay, nanti saya akan bagi yang update punya lah ni. Atau kalau tak bagi update pun tak apa. Dia pada nota sendiri tu dia tambah je mim sakinah. Sebab apa? Ialah kita boleh buat nota ni last minute. Waktu dah sampai malam mengantuk lah apa sudah tertinggal. So bila ada tertinggal tu minta maaf lah. So bila kita dah tersedar ataupun ada orang maklumkan yang mana sedar tu so kita betulkan je lah. Okay, so penambahan perkataan mim sakinah pada nota nombor 10 slide nombor 7. Yang ini muka surat nombor 7. Itu satu pembetulan situ. Okey. So itu satu settle. So sekarang ni apa kita nak buat? Kita nak terus pada kalau kita nak buat aktiviti orang tak penuh lagi. So kemudian kita aktiviti mungkin buat tengah-tengah lah. So kita buat pada cara sebut minggu ni. Cara sebut minggu ni. Okey. So cara sebut minggu ni kita dah beritahu kan sebelum kita nak mula kita ni syllabus yang sebenar tu. Kita akan highlight ada part-part yang bila kita bertalaki tu, saya fokus pada bertalaki lah. Dari situ kita boleh nampak sebab bertalaki itu yang sebenarnya. Kelemahan, kekurangan ke apa dekat situ. So dari situ kita take note yang mana majoriti orang buat benda yang sama, benda kesalahan yang sama tu. So kita tak nak benda yang berulang. Kadang mungkin kesalahan tu kita buat, kita tak perasan. Kita rasa macam, dah tak apa je. Tapi bila orang yang mendengar tu, ada silap ke apa kan. Itu je lah. So yang penting kita, mana kita dah sedar ada kesilapan, so kita nak repair. Okay, so kita akan terus pada cara sebut minggu ni. Okay, kita letak color merah lah pula, tukar color. Apa dia yang kita sebut untuk minggu ni? Berhati-hati ketika mewakafkan bacaan. Maknanya berhati-hati. Kita dah baca Quran, kita dah tengah baca ni, mesti kita nak berhenti. Tak logik lah sebab nafas kita pun kan pendek lah apa semua. Kita dah belajar cara nak wakaf semua tu. Tetapi bila nak berhenti tu berhati-hati ketika mewakafkan bacaan. Kenapa? Pastikan jumlah harakatnya ketika memberhentikan bacaan. Kesilapan jumlah harakat akan mengubah hukum tajwidnya. Tu minggu ni apa cerita dia? Cerita dia, bila kita tengah baca, memang kita baca Quran, kita nak berhenti pada ayat ke kalimah ke apa, masa nak berhenti tu kita make sure adakah dia ma'arid disukun ke, dia berhenti ma'iwad ke, dia berhenti tamarutah ke. Kan kita dah belajar cara wakaf tu. So kita make sure bila nak berhenti tu, berapa harakat dia. Sebab apa yang berlaku kita tengok masa bertalaki pun, ramai yang suka bila nak berhenti dia memanjang-manjangkan. Sebab apa? Dia mungkin nak menghabiskan nafas, apa kita punya nafas tu, nak habiskan. Tu bila nak habis tu dia macam lepaskan macam tu. So bila lepas macam tu, dia jadi macam dah terlebih harakat dia. So dia tak menepati. So kalau contoh, okey kita tengoklah mula-mula ni terus. Sebab apa dia sebelum tu, apa kesan negatif dia? Kalau kita tak kontrol harakat nak berhenti tu, apa kesan dia? Sifat huruf akan berubah, tidak menyempurnakan sifat dan makhraj huruf, hukum tajwid akan berubah, berlaku penambahan huruf tanpa sedar. Itu akan berlaku. Kalau kita jadi berhenti, kita dah tak nak berhenti, tapi memang berhenti je. Sekali tarik panjang lah, tiba pendek pula, kan, tiba angin tak lepas apa semua. So ini akan berlaku. So sifat huruf akan berubah, so tak menyempurnakan sifat dan makhraj dia. Hukum tajwid akan berubah, berlaku penambahan huruf tanpa sedar. Okey, contoh kita tengok. Ini macam contoh biasa yang berlaku lah. Okey, contoh yang ni pertama. Fil hajj. Fil hajj. Fil hajj. Bila nak berhenti kat sini ada kan sabdu. Jim sabdu, nak berhenti pula asyhadu kubra. So bila nak berhenti, apa yang berlaku kita bila nak berhenti, kita selalu sikap kita kalau nak berhenti dia suka macam nak cepat, nak gopoh. Kita rasa macam nak cepat-cepat habis lah macam tu. So kita akan macam fil hajj. Fil hajj. Macam tu. So, bila kita baca macam tu, kita dah menghilangkan huruf jim. So kan dia bersabdu kan double. Fil hajj. Tengok jim tak ada, lepas tu ada keluar angin pula cek macam tu. Apa kenapa jim tak ada sifat hajj yang dia tak ada macam sifat hamas yang keluar angin, sifat rohawah yang dia macam dia mesti berjalan ke apa, sebab dia qalqalah. Bila qalqalah suara tertahan dan tu dia melantun balik. Fil hajj. Fil hajj. Dia tak ada fil hajj. Fil hajj. Berlaku kesilapan apabila tak menekan, dia akan jadi fil hajj macam tu, dia akan hilang huruf. Lepas tu dia ada lepas angin pula, so memang salah. Tu tak boleh baca macam tu. Mesti fil hajj. Macam sekarang ni pun puan kena praktis sendiri. Adakah selama hari ni saya ni baca fil hajj ke atau sebenarnya baca fil hajj macam tu je ke ataupun memang betul-betul baca dengan betul fil hajj. Punya puan boleh cek sendiri. Sebab tu cara sebut minggu ni, so kita terus repair apa yang benda yang realiti yang berlaku kesalahan. Bukan kita tengok teori saja. Teori tu untuk support, kita kata banyak kali. Teori support.
So bila kita faham teori tu nak direalisasikan. Kita nak jadikan dia realiti. Nak ikut sebiji teori. Sebab teori tu bukan kita reka-reka sendiri. Ulama dah siap dah benda tu. Kita dah beritahu benda tu apa. Dah berulang kali dah benda yang sama kan. So kita mesti faham benda tu. Apa-apa cerita pun kalau orang perasan mesti dah melibatkan sifat huruf dengan makhraj. Dia takkan lari. Dia mesti sifat dengan makhraj. Buatlah apa-apa pun huruf di hujung ke tengah ke awal tetap juga mesti sifat dan makhraj. Sebab tu kena kuasai ni, kena memang master betul sifat dengan makhraj. Sebab kalau kita tak kuasai itu jadi salah tu. Fil hajj ada angin terlepas, lepas tu dah tak melantung pula. Dia salah, memang salah. So itu bukanlah huruf jim. So tak menepati. So jangan buat macam tu lagi. So kalau kita check sendiri, betul tak selama ni baca macam tu? Kalau memang dah baca bunyi angin-angin tu salah, so terus repair. Lepas ni jangan baca macam tu lagi. Kena ingat. Aku dah buat salah, tak boleh. Jangan dah buat salah, tak apalah. Bolehlah tu. Kita pula buat keputusan bolehlah tu. Itu perempuan bertanggungjawab sendiri. Sebab apa sudah tahu, bila ilmu dah sampai, perempuan bertanggungjawab atas bacaan sendiri. Okay, tak ada orang nak tolong support ke apa, tak ada. Sebab kita esok dah jumpa Allah semua sendiri-sendiri. Nafsu-nafsi saja, tak ada siapa nak tolong bantu lagi dah. Okay, kat dunia ni lah nak buat apa-apa pun. Okay. So, contoh ni kalimah dia pula. Macam ni nak berhenti dia. Azabal hariq. Azabal hariq. Hariq. Kat sini ada kokolah. Apa yang berlaku, kita memang pun dah belajar dah semua ni. Cuma benda tu masih duk buat lagi. Sama dia buat lagi tu memang tak aware ke, ataupun memang baru pernah dengar ke apa, saya tak pasti. Tapi yang penting kita highlightkan. Jangan buat macam tu. Jangan baca hari ke. Hari ke. Qaf tu dia istilah tinggi. Tapi kenapa bunyi hari ke? Dia tak melantur. Dia jadi macam kita tahan. Hari ke. Azabal hari ke. Kita konon-konon nak buat kolah. Tapi dah terhenti. Hari ke. Ke macam tu. So mana boleh bunyi ke. Hari ke. Naik pangkal lidah. Tengah lidah melengkung. Huruf-huruf istilah itulah kaedah dia. Sebab tu tengok dalam carta. Ramai juga yang istilah tu dia tak sampai lah level 10. Beberapa orang aja. Yang lain tu lebih pada 7. Pada 6, 8 macam tu. Ni dia tak sampai. Sebab apa? Masih lagi tak faham kaedah istilah. Huruf istilah huruf yang tinggi. Huruf istilah tu ada 7 beradik tu. Naik pangkal lidah, tengah lidah tu melengkung. Pangkai dekat tekak tu, kena naikkan. Kalau tak faham macam mana pun nak naik tu, tengah lidah tu kena melengkung. Bila melengkung, kita dah beritahu banyak kali. Udara akan terkumpul, automatik bunyi tu akan jadi besar, jadi tinggi, jadi keras. Kalau kita tak buat keadaan lidah macam tu, itu yang bunyi hari ke. Hari ke. Maksudnya dia nak keluar tapi kita tahan. Hari ke. So salah. Memang salah. Dia takkan bunyi macam tu. Azabal hariq. Kok. Di dalam, dia berlaku di dalam saja. Okay, so ingat bunyi-bunyi. Bila kita baca tajwid ni, sebab kita nak register bunyi tu. Ha. Oh, tu bunyi ha. Maksudnya seluruh Quran bunyi ha. Jangan jaha, jaha. Dia berubah tak boleh. Dia mesti satu bunyi saja. Setiap urut ada satu bunyi. Dia kalau satu baris atas ha, bawah hi, depan hu. Itu je bunyi dia. Dia tak boleh kejap ha, kejap ha, kejap hi, hi. Dah berubah-ubah. Ini kita tak konsisten. Ini kita tak kenal pun dia. Tak boleh. So mesti kena master sifat ni dengan cara apa? Kita selalu sebutlah. Dia tak boleh minggu sekali pun nak sebut. Lepas tu dah. Dia memang tak jadilah. Dia memang kena banyak-banyak kali. Okay, kalau contoh macam ni. Wahum kuffar. Wahum kuffar. Ra ni ra tafkim. Dia tinggi. Far. So bila kita nak baca ni mesti ra ni pun kaedah yang sama. Nak naikkan jadikan ra tu tebal. Di tengah lidah kena melengkung. Far. Far. Kuffar. Banyak macam itu lah. Kuffar. Ra jadi rendah. Far. Far. Ataupun sebab apa dia jadi macam tu? Sebab fa ni memang dia rendah. Kuffar. Fa. So ra pun dah ikut. Kuffar. Dia bunyi macam tu. Tu salah. Dia bukan bunyi macam tu. Dia akan bunyi kuffar. Fa, kaf, semua tetap rendah. Masih semua rendah. Ra nak berhenti ni dia akan jadi tinggi. Nak tinggi itulah kita pangkal lidah, tengah lidah tu kita melengkung, automatik belakang-belakang naik. Bukan sebab ra ni sifat istilah. Dia istighfar, dia rendah. Tapi sifat dia benda nak berhenti tu automatik dia akan jadi tebal. Kuffar. Far. Far. Kufau. Bukan muncung tak ada ke mana. Huruf yang tak ada dengan melibatkan bibir tak perlu muncung. Berlaku di dalam saja. Kufau. Ada juga orang dia nak kontrol, dia dah tahu dah orang ni tafkim, dia dah faham dah. Okey betul tafkim sebab apa huruf sebelum pada atas, so dia pun akan jadi tebal. Tapi apa yang berlaku, dia nak kontrol yang tebal, fa dia boleh jadi tebal.
Kufar, for. Kufar. Dah jadi macam tu pula. Itu menunjukkan masih tak boleh nak kontrol. Kita sebenarnya lidah kita kena kontrol, sebenarnya kita aware. Aku nak sebut huruf kaf, aku nak sebut huruf fa, nak sebut huruf ra, kita memang tahu dah nak sebut tu. Tapi kita jadi macam macam baca macam biasa je, tak ambil tahu pun aku fa, baca macam tu je. So tak boleh. So itu bukan bunyi dia. Wa hum kuffar. Fa tu tak nipis dah. Ra ni akan jadi tebal sebab kita tak berhenti. Kuffar. Wa hum kuffar. So kena praktis. Jangan tengok je. Sekarang ni buat ikut macam mana bunyi tu. Sebab kita kena register bunyi. Bila kita dah ingat bunyi, bunyi dia macam tu. Itu lain kali memang itulah seluruh Quran, itulah bunyi dia. Okey, kalau macam ni. Ta'wili. Ta'wili. Masih lagi ada yang baca ta'wili, ta'wil. Macam ta'a. Masih ada lagi penambahan bunyi tanpa sedar. Dia rasa macam dia betul dah, tapi orang dengar apa dia ta'a, ta'wili. Ada bunyi macam tu. Ataupun ta'wil, dah jadi ke ain pula. Sebab hamzah dengan ain kan lebih kurang kat area situ je. Tempat yang sama je. Cuma atas bawah je. So bila dah terlebih ta'wili, dah jadi salah. Mesti ta'wili. Hamzah sifat syiddah, putus bunyi. So putuslah bunyi. Kenapa yang tak nak putus bunyi tu? Masalahnya kita ni jenis macam bila dah beritahu pun buat juga benda sama. So macam okey lah tu, tak apalah. Suka buat keputusan diri sendiri. Okey lah, tak apalah. So tak boleh. So bunyi dia bukan macam tu. Dan ha bila berhenti mesti satu harakat saja dan lepaskan angin. Dan kita macam ta'wili. Dia nak buat macam soalan macam lembut, nak berhenti dah, dia nak slow down. Tapi dah menambah pula kum kat sini. Akan jadi ma'arik sukun pula. Li, ta'wili. Dia macam li. Itu kan dah tarik tu. Dah tambah huruf. Sebab bila perempuan belajar, tengok. Kalau pada tahap ni perempuan belajar, benda sikit-sikit pun ambil kira. Kita tak boleh macam, tak apalah, boleh lah tu. Tak boleh. Quran tak boleh lah tu. Kita cakap bahasa kita boleh lah. Suka hati nak cakap macam mana. Quran tak boleh. Kalau boleh tak perlulah kita belajar susah payah belajar tajwidnya, tak payah pun. Ikut je apa kita nak sebut. So tak boleh. Quran so kena sebiji-sebiji ni kena kontrol. Nafas kita kena kontrol, suara tu nak tinggi ke rendah, semua kena kontrol. Ta'wili. Li, satu harakat saja dan lepas angin. Harakat disebut angin. Ta'wili. Ta'wili. Li. Kalau kita nak berhenti, so kita nak macam slow down tu, dia dah macam tarik panjang. Berhati-hati. Sama dia sedar ke tak sedar, itu yang berlaku. So make sure siapa yang baca selama hari macam tu, li, konon-konon nak slow motion, salah. Jangan ingat kita baca lembut tu betul. Ada benda keadaan lembut tu memang dia betul lembut. Ada tengah tu memang tak betul, tak kena dengan sifat. So macam ni bunyi dia setiap kali jumpa yang belakang macam ni, dia satu harakat tak ada mat, tak ada apa pun. So baca satu harakat je lah. Ta'wili. Ta'wili. Lepaskan angin. Jangan baca ta'wili. Li, nak slow motion, salah. Itu dah jadi apa? Jadi ma'arik sukun. Salah lah hukum ni. So tak boleh. Okay? Sebab kita ingat kita ni tengah belajar bunyi. So register bunyi tu. Kalau macam ni. Fa innallah. Kita cerita pasal apa? Waqaf kan nak berhenti. So bila nak berhenti tentang apa? Perkataan yang di hujung. Huruf yang di hujung. Allah ni bila dia berhenti dia akan jadi ma'arik sukun. Sebab Allah ni kan ada dua harakat kat sini. So bila orang baca fa innallah, salah lah. Mana baca fa innallah, berhenti emergency, salah. So anda tak salah, dia punya hukum tajuk pun salah. Dia akan jadi, dia tak ada ma'rif sukun, dia mesti berhenti fa innallah. Dan ha pun ada lepas angin. Itulah bunyi yang sebenarnya. Bila nak berhenti pada Allah ni, dia tak boleh baca fa innallah. Fa innallah, automatik Allah tu dah dipendekkan, kita dah pendekkan dia punya harakat, dia punya jumlah harakat dah pendek, dia punya angin pun tak tahu dah tak ada, so dah menyalahi dia punya sifat pun dah berubah, so tak boleh macam tu. So ingat, bila Allah ni nak berhenti, dia kena tarik panjang, sebab dia ada mat kat sini, dua harakat untuk Allah. Kita dah belajar kan, lafaz jalalah ni ada dua harakat kat sini, lepas tu ha ni ada angin yang lepas, fa innallah, tu barulah sambung apa-apa ayat. Ini register bunyi tu. Kalau macam ni. Nasira. Ra-nya apa? Mat iwad. Kalau kita tanya teori, semua boleh jawab. Baru dua di atas. Buang satu. Kita baca dua harakat. Itu teori. Semua boleh cakap. Tapi cuba baca.
Betul tak berhenti 2 harakat? Adakah menepati 2 harakat tu? Nasira, nasira. Kalau 2 harakat ini mat asli, 2 harakat. Ra pun 2 harakat. So mestilah sama, 2-2. Tapi apa yang berlaku? Nasira. Oh, dah lebih pula ra tu. Itu bukan 2 dah tu. Itu dah jadi macam mad sukun yang panjang, 4 sampai 5 sampai 6. Nasira. Sebab apa? Sebab dah last, kita pun nak habiskan kita punya nafas tu, kita pun tariklah panjang. Salah. Ini mak asli, mak iwat pun dia kategori mak asli baca 2 harakat, so kena samalah 2-2. Kenapa sini baca 2, sini baca lebih pula? Kenapa dah sampai 4 sampai 5? Nah, apa alasan puan nak jawab kata kenapa baca panjang? Sedangkan ini mak iwat 2 harakat saja. Kenapa baca panjang? Apa nak bagi jawapan? Sebab dia tak ada pilihan kat sini. So kata ini kalau mak arik sukun boleh 2, 4, 6. Itu boleh ada pilihan. Sekarang dia mak iwat. Tak ada pilihan. Dia memang 2 saja. Itu kaedah. Sebab tu bila kita dah tahu dia mak iwat, kena 2 harakat. So baca 2 harakat je lah. Tak payahlah panjang-panjang. Nasira. Sama. Sira. Sira. 2-2 sama. Sekarang ni yang baca tak sama. Nasira. Yang belakang ditarik. Sudah melebihi 2 harakat. So berhati-hati ketika wakafkan bacaan. Ini bukan benda macam tak apalah. Bukan tak apa. Ini kesan negatif dia. Sebab kita dah berlaku penambahan huruf. Hukum tajuk pun dah berubah. Ini elok pada mak iwat. Kan dah jadi mak arik sukun buat jadi dia. Sebab dah tarik panjang. Nasira. Memanglah tak ada bunyi nasiron, ada nun ke apa, tak ada. Tapi harakat tu jadi panjang. Nasira. Tak boleh. So nasira. Barulah beza. Kalau tak, no point lah belajar makrik sukun, mak iwat semua. Buat apa? Kalau dah semua harakat yang sama je. So tak boleh. So kita kena kontrol. Kontrol suara kita sendiri. 2 harakat tetap 2 harakat dan mesti sama lah. Ni 2, ni 2. Sebab tu tunjukkan bila kita baca Quran, kita kena tengok betul-betul. Jangan baca tu baca je. Yang macam ni. Mungkin beberapa pun tak terfikir lah. Oh ya ke? Nak berhenti pun kena ada kontrol harakat. Iyalah. Kalau tak ada cara wakaf lah apa benda. Macam ni. Wa mala'i. Wa mala'i. Jangan baca wa mala'i. Kenapa dia baca panjang pula tu? Ya bulat ni tak pakai. Tak ada fungsi. Kalau pun tengok Al-Quran pun ya ni guna kelabu ke apa. Dia memang tak ada fungsi. So bila tak ada fungsi, tak bolehlah baca tarik panjang. Wa mala'i. Wa mala'i. Kalau tu je wa mala'i, dah tambah jadi mat pula kat sini. So salah, tak boleh. Ini bukan huruf lin ni, kalau kita ya ada bulat bukan. Kalau huruf lin, huruf sebelum ni mesti baris atas, dan sebelum ni sekarang ni huruf hamzah baris bawah. So tak ada kena-mena. So tak boleh. Sebab tu kaedah tu salah. So kena baca, sebab tu register bunyi. Wa mala'i. Ada angin lepas i. Wa mala'i. So baca dengan cepat satu harakat. Jangan melilit-lilit. Salah tu. Wa mala'i. Salah. Siapa baca macam tu, salah. Sebab apa? Saya tahu perempuan ni berapa kali dah buat khatam Quran, tadarus apa semua. Tapi make sure betul tak sebutan tu. Itu je. Kita tak kira lah berapa kali. Yang penting sebut tu betul ke tak betul. Itu saja. Walaupun ada orang, dia tak pernah khatam pun, dia baru nak belajar. Tapi dia sebut sebiji semua betul-betul. Itu lagi bagus. Daripada dah berpuluh kali khatam Quran lah, tadarus sebagainya. Tapi baca semua salah. Tak boleh. Sebab kita bukan kira jumlah. Kita kira kualiti bacaan yang fasih itu. Wa mala'i. Baru orang dengar, ada angin keluar. Orang pun boleh, dari segi pendengaran boleh tahu kat situ ada huruf ha ujung tu. Walaupun kita tak tengok teks pun, kita boleh tahu, tu bunyi huruf ha. Ada angin, kita boleh tahu macam tu. Okey? Macam ni. Takbira. Takbira. Ini adalah hukum apa? Mat iwat. Sama je datang ni, mat iwat. Tapi apa yang berlaku? Dia jadi macam confused. Kat sini baru 2 di atas, kat sini apa? Ada mim pula ni. Nak bunyi macam mana? Apa yang berlaku? Dia macam memandai-mandai sendiri. Takbirom. Tutup mulut. Takbirom. Dah kenapa bunyi takbirom? Kenapa dia bunyi rom? Sebab apa dia tengok sini ada mim? Dia ingat macam tutup mulut. So kaedah tu siapa yang ajar pula? Takbirom. Itu adakah mana-mandai sendiri? Sebab tu pentingnya talaki. Bila talaki, kalau orang baca macam tu, kita boleh terus baiki, kata bukan, bunyi dia bukan macam tu. Bunyi dia takbira. Sama je macam atas ni. Semua dunia simbol tu lain sebab apa? Sebab selepas huruf ni adalah huruf ba. Yang perempuan dah belajar hukum tajuk, kita baca sambung kan. Kalau kita huruf ni, ayat ni nak sambung dengan ayat selepas ni, mesti wajib selepas dia mesti huruf ba. Sebab kita dah belajar iklab. Tanwin dia mesti ada mim kecil. Bila mim kecil maksudnya dia akan standby huruf ba kat sini.
Tapi sekarang kita nak berhenti. Bila berhenti tetaplah kaedah yang sama macam ni. Macam meridu di atas sama je. Takbiro. Biro. Dua-dua sama. Jangan takbiro. Tarik panjang. Tarik panjang pun salah. Pergi tutup mulut untuk seolah-olah macam mim pun salah. Dah confirm memang salah. Takbirom. Takbirom. Tak tahu perempuan pernah dengar tak orang baca macam tu. Kalau perempuan pernah dengar, kalau orang tu masih baca macam tu, kena turun beritahu, tak boleh salah baca macam tu. Takbiro, ro, sama. Nasiro, takbiro. 2 harakat, 2 harakat. Jangan melegit lebih-lebih. Sebab dia hanya 2 harakat sahaja, mad asli. Okey, lagi sambung. Ini isu dia ke apa? Jenis nak berhenti tu suka macam melegit dah akan berubah. Macam ni. Minhum. Minhum. Apa yang berlaku? Kesilapan masa nak berhenti. Minhum. Kan nampak macam lembut. Tapi salah. Kenapa dah tambah mat kat situ? Minhum. Soalnya jadi macam ma'arik sukun pula. Dah tambah huruf apa? Kalau ha beri depan, mesti kawan dia siapa? Huruf waw lah. Minhum. Alaihim. Macam tu. Alaihim. Kita rasa macam lembut baca. Salah. 1 harakat tetap 1 harakat. Minhum. Tutup mulut lah. Min. Tiada penambahan pada gunnah. Original dia je. Minhum. Alaihim. Macam tu je lah. Jangan macam alaihim. Minhum. Kita rasa macam tu. Itu salah. Kalau ada huruf mat, betul boleh ma'arik sukun. Tapi kalau tak ada, bukan. Kita tak boleh semua benda nak taram semua, tak boleh. Salah. Ikut kaedah. 1 harakat tetap 1 harakat. Tak ada penambahan pada gunnah, tak perlu tambah. Baca macam biasa je. Minhum. Tutup mulut. Alaihim. Dan kita belajar huruf lin. Ya, suara turun bawah. Alaihim. Alaihim. Dan saya perasan orang yang bertalaki, yang sejak kita dah belajar huruf lin, dia orang dah buat perubahan di situ. Dan bila bacaan dia bila sampai huruf lin, saya mesti tunggu je. Bila kita dah belajar huruf lin, waw lin, ya lin, saya akan tengok dia orang baca macam mana. Menepati tak apa yang kita dah ajar. Dan alhamdulillah majoriti semua ikut. Maknanya bila bacaan dia makin baik lah. Sebab tu pentingnya. At least adalah cara sebut minggu ni. So kita beritahu aware. Make sure jangan buat benda yang kesalahan orang buat. Kita pula jangan buat macam tu. Kadang kita mungkin buat tapi tak perasan kan. Tapi ingat ya, huruf lin. Alaihim. Suara tu turun bawah. Sebab dia rendah. Baru dapat lembut. Alaihim. 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 Salah, kita dah potong harakat dia. Tak cukup. Okay, tak menepati sifat pun. Dia huruf lin lembut. Kenapa bunyi keras pula? Alaihim. Berhati-hati belakang ni. Minggu ni kita cerita pasal waqaf nak berhenti. So bila nak berhenti tu jangan melegit-legit. Dia akan jadi tukar hukum pula. Minhum. Jadi mad sukun. Alaihim. Mad sukun. Salah. Jadi bukan mad sukun pun tak ada apa-apa. Mim mati. Waqaf je lah. Minhum. Alaihim. Macam tu. So berhati-hati jangan melerit. Melerit salah. Dan dia akan tukar hukum. Okay, yang ni bawah ni. Tahsudunana. Tahsudunana. Apa yang berlaku? Tahsudunana. Kita rasa macam panjang. Itu dah lebih. Lebih pada 2. Ni mak asli saja 2. Lepas angin. Tahsudunana. Du, na. Sama lah dia punya harakat tu. Dia punya tempo sama. Du, na. Kan dah lain. Ini kan mak asli. Ini pun mak asli. Kenapa satu mak asli ni 2 harakat, mak asli ni jadi lebih pula? So itu kata berhati-hati masa nak waqaf. Jangan kita shock sendiri nak lepaskan angin pada yang masih berbaki tu, tak boleh. 2, kalau 4, 6 ke apa, ikut dia punya hukum tu. Kalau dah 2 mesti 2 je lah, baru dah sama. Tahsudunana. Macam tu je lah. Du-nana. Salah. Tak boleh ingat biasanya yang hujung-hujung ni lah. Yang tak ada, dia kena baca 1 harakat dah lebih. Yang patutnya 2 pun dah lebih. So dia jadi melampau tu. So kita tak boleh melampau. Ikut sebiji je. Kalau yang ni. Man anaba ilai. Nak berhenti sini. Ilai. Apa yang berlaku kat sini? Kita dah belajar cara waqaf. Memang semua tu dah belajar dah teori. Tapi ni nak sebut ni, praktikal ni. Ilai. Ya ni ada sabdu. Dia bukan untuk kita baca panjang. Dia bukan huruf mat. So cara dia kita dah beritahu. Tekan pada lam. Automatik ya ni akan naik. Ilai. Ilai. Apa yang berlaku? Ilai. Kan salah tu. Dah jadi ma'arik sukun.
ataupun dia jadi huruf madlin. Tak boleh lah. Ilai. Kita rasa macam lembut dia berhenti. Tapi salah. Ingat, bila huruf yang bersabdu di hujung, dia akan berhenti dengan satu harakat saja. Ilai. Nak naikkan yang bersabdu dia, tekan daripada huruf sebelum dia tu. Macam ni huruf ya bersabdu, sebelum dia huruf lam. So lam dia kena tekankan dia. Baru dia ternaik yang ya tu. Ilai. Dan pendek je lah. Yang ilai. Kalau dia jadi mat, so salah. Dah kita dah berlaku perubahan pada hukum tajwid tu, dah berubah. So tak boleh. Okay. Ini cerita dia pasal sebut hujung tu lah. Jangan lerit-lerit. Kalau 1, 1, 2, 2, 6, 6. Itu boleh panjang. Tamat disukun kan. Kalau macam ni. Hamlahun. Nun sabdu. Kalau dia duduk hujung ke, duduk tengah ke, mesti kontrol, mesti maintain dia punya dengung tu tetap ada. Tapi kalau nun sabdu ke awal, tak boleh lah. Memang kita dah kata huruf yang bersabdu di awal, macam nun kan mim, walaupun dia mula dengan huruf tu, dengan bersabdu, tak boleh lah guna. Dia guna dia kalau ada huruf yang bersambung dengan dia. Tapi kalau nak hujung, nak berhenti, kita kena guna juga. Hamlahun. Hun, dengung paling sempurna. Dah belajar. Maknanya dengung tu panjang. Bukan hamlahun. Dah lah dengung tak ada. Kalau kita baca tu, hamlahun. Kita dah jadikan dia nun sukun, yang nun mati, izhar tu. Sebab tak ada penambahan kan. Hamlahun. Mana pergi dengung tu? Dengung mesti maintain ada. Yang dengung dia dengung yang lama. Hamlahun. Sebab bila kita dah kata itu, untuk bab gunah, dengung kita tak boleh nak kata dia sebagai harakat, dua harakat macam tu. Harakat tu gantung pada guru tu yang dengar. Dia kata cukup ke, tak cukup ke, panjang lagi ke. Masa lelaki tu tak cukup, lebih lagi. Itu sebab apa dia dengung. Dengung dia tak boleh nak kira macam hukum mat tu tak boleh. So dia lebih pada pendengaran. Okey cukup, tak cukup, tambah lagi macam tu. Okey. So dekat sini kesilapan selalu dengung tu tak cukup. Lepas tu kat sini dia suka melirik. Dia jadi tambah lah. Hamlahun. Dia pergi hun yang panjang. Hun. Sebab dia nak buat nun sabdu. Dia nak buat nun sabdu, dia pergi panjang pula dekat ha. Ha tak boleh panjang, ha satu je. Hamlahun. Hun. Kalaulah tak ada sabdu ni, katalah nun ni sukun, kita akan bunyi hamlahun. Hamlahun. Itu kalau contoh bukan nun sabdu lah. Nun sukun, nun mati biasa tu. Hamlahun. Sekarang ni isu dia ada sabdu. Sabdu yang paling sempurna pula tu. Sebila berhenti tetap kena maintain bunyi tu. Hamlahun. Hamlahun. Salah. Itu kita dah nambah pula huruf kat sini. Sebab tu berhati-hati. Tengok dia tu makrif sukun ke, bukan makrif sukun ke. Kalau makrif sukun boleh panjang. Hamlahun. Hamlahun. Tapi gitu bunyi dia lain pula. Hu tu kena tarik panjang. Hujung baru dengung. Tapi keadaan tu tak ada, tak berlaku. Hamlahun. Terus tekan. Hun. Kan kita kata huruf yang bersabdu di hujung, tekan pada kawan sebelum tu. So kita nak tekan sini pada ha. Bila tekan ha, nun ni akan ternaik. Tapi dia naik dengan gunah sekali. Naik dengan dengung. Dengung yang paling sempurna pula tu. Bukan hamlahun. Hamlahun. Dah, dia pendek sangat. So dia mesti lama. Bila dah orang dengar, oh, itu ada dengung lah. So ada wajib bergunah. So boleh dengar. Dari segi pendengaran, oh macam tu. So hamlahun. Kan lama. Kita boleh dengar. Itu wajib bergunah. Cara nak berhenti. So kena benda-benda ni lah semua. Kena aware dan kita kena register bunyi tu. Okay. Kalau macam ni. Fil lail. Kat sini. Berhenti cara huruf lin. Yang mat lin kan huruf ni. Lail. Lail. Fil lail. Fil lail. Fil lail. Dah mana pula pergi dunia mat tu. Jadi satu akap dah pendeknya. Fil lail. So tak boleh. Dan lam ni berhenti pada makhraj yang hujung dia. Kalau dia huruf lam, lidah kita berhentilah dekat lam tu. Sebab apa masih ada orang dia tak tahu macam mana nak berhenti. Tengok pada huruf tu lah. Kalau huruf tu last macam ni, huruf lam. So lidah kita berhenti pada makhraj lam. Kalau huruf ni macam ni, nun kan. So nun kan last. So lidah kita akan berhenti pada makhraj nun. Tengok pada dia berhenti kat mana, huruf apa tu. So kat situ lah lidah kita parking. Kadang kita dah tahu tu huruf nun tapi lidah kita pergi tempat lain. So tak bunyilah macam ni. Fil lai. Kita tahu dah hujung ni huruf lam. Huruf lam, lidah kita lidah akan naik kat langit yang bahagian lembut, bahagian depan ni, dia akan tepi sikit kan. Fil lail. Dia akan berhenti situ. Apa yang berlaku? Fil lail. Lidah tu macam tergantung, tak naik, tak pergi, tak parking tempat dia.
So bila tak pakai tempat dia, bunyi dia lain lah. Fil lail. Fil lail. Mana lam tu? Dah hilang. Fil lail. Dia mesti fil lail. Bagi masa untuk madlin 2, 4, 6. Sebab tu bila kita baca dengan biji kita nampak ada ya, ada huruf lam, ada lam nak mati. Kita boleh dengar kat situ. Huruf-huruf tu. Walaupun kita tak tengok teks, kita boleh tahu. Okey? Sebenarnya register bunyi tu. Macam ni. Yakhsha. Ini berhenti mad asli. Apa yang berlaku? Panjang sangat berhenti. Yakhsha. Yakhsha. Itu dah jadi 3 ke 4 dah tu. Sedangkan yakhsha. 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 Masih je lah. Yakhsha. Yakhsha. Dah lebih. Tak boleh sebab dia tak menepati. Dia adalah mad asli 2 harakat saja. Mad asli adalah asas basic harakat 2. Dia bukan 3, 4, 5 semua tak ada. Yakhsha. Itu saja. Al-zikra. Ni mad asli. Roh baris atas. Kawan dia alif. Alif dia tumpang rumah ya. So baca 2 harakat sahaja. Al-zikra. Kan dah lebih. Al-zikra. Al-zikra. Zikra. 2 harakat je lah. So cerita minggu ni adalah berhati-hati ketika nak wakaf bacaan. Tengoklah kalau kita berhenti tu ada segala hukum tu. Wajib berunah ke, maklik sukun ke, mak asli ke. Yang biasanya mak asli ni lah. Yang kita suka harakat jadi lebih-lebih sangat. Yakhsha, zikra. Itu. So salah. So tak menepati. So berhati-hati. Lepas ni maknanya perempuan ni bila membaca, makin lama makin naik kualiti bacaan tu. Dan bila nak naik kualiti, perempuan takkan baca laju. Perempuan sendiri akan slow down. Rasulullah hari ni baca macam F1, macam motor kereta Ferrari F1 tu. Tapi bila ni memang perempuan akan jadi macam detail juga apa je lah. Kereta kodok yang kancil slow-slow tu. Sebab apa kita nak jaga ni, angin lepas, nak jaga harakat, semua benda nak jaga. Sebab apa kita dah belajar makin lama makin naik. So kita punya bacaan tu makan berkualiti, nak fasih tu dia makan jadi slow. Tak logik kita nak belajar tiba laju. Kecuali boleh laju. Memang dia dah faham betul tajwid, baca semua betul, itu tak ada masalah. Kalau itu memang sebab dalam Quran pun ada kategori baca hadar, tajwid, tartil tu memang ada. Dia ada level tu. Okey, tapi mesti make sure semua ni menepatilah. Tak boleh melaju-laju tapi semua salah, langgar habis-habis semua. So salah. Laju bukan bermaksud betul Baca laju kita rasa macam terror lah dia baca. Cepat lah 5 minit siap. Tengoklah betul tak. Kalau baca betul tak ada masalah. Tapi kalau langgar semua, salah tu tak boleh. Okey. Inilah cerita pasal cara sebut minggu ini. Berhati-hati ketika mewakafkan bacaan. Okay, lepas ni, make sure harakat belakang kalau 2. Kalau boleh sampai 2, 4, 6 tak ada masalah. Boleh tarik. Tapi kalau tak ada, jangan. Kalau kena dengung. Make sure dengung dia paling sempurna ni. So dengung dia lama. Okey. Okey lah tu. Okey, so kita dah settle tu. So kita berapa attendance? 215. Okey lah, bolehlah buat yang aktiviti yang dah tersangkut hari tu kan, tak sempat. Okey, kita akan terus pada aktiviti. Sekejap mana aktiviti? Tak payah nak Sebab ini first time kita nak cuba buat ujian kepekaan pendengaran secara online kan. Okey. Ini sebenarnya untuk minggu lepas, tapi kan dah tak sempat, dah tukar tarikh je lah. Lepas tu 3 bulan 10. So hari 10 bulan 10. Macam ni cara nak buat? Kaedah sama macam congak tajwid, sama je. Perempuan kena buat apa? Sediakan helaian muka surat kertas kosong yang bernombor 1 hingga 10 saja. Kalau congak 1 hingga 20 kan, perempuan ni buku nota macam biasa tu. Cari bagi bagian yang muka surat yang kosong tu, tulis 1 hingga 10. Buat waktu tulis 1 hingga 10, 1 hingga 5, 6 hingga 10, dia tak kisahlah. 1 hingga 10. Okey. Lepas tu sila gunakan pen hitam atau pen biru. Pensel tidak dibenarkan. Sebab apa nanti sedang nak pada badan kan, tak payahlah. Ini kita amanah diri sendirilah. Okey. Sila gunakan pen hitam atau pen biru. Kaedah sama macam congak tajwid sama je. Cuma ni kita nak pendengaran. Kita nak perempuan dengar betul-betul. Yang mana yang tak ada earphone ke apa, pakai earphone. Sebab dia pendengaran saya takkan tunjuk tag. Perempuan dengar, perempuan dia tak jawapan. Nak tengok perempuan clear tak, faham tak tentang. Sebab tajwid ni kan mendengar dan lafaz. Bukan tengok je. Okey. Yang ketiga, dengar dengan teliti kalimah yang dibacakan. Kalimah akan diulang 3 kali. Saya akan sebut 3 kali. Lepas tu tak ada, boleh tak ulang soalan nombor 2? Tak ada ulang-ulang. Sebab ini pendengaran. Kita tak tunjuk tag. Jawapan nanti baru kita tunjuk tag. So kalau siapa yang lambat masuk ke apa, kita tak tunggu.
Siapa yang ada sekarang ni, rezeki dia lah buat benda latihan ni. Okay. Hanya catik pilihan jawapan. Saya akan bagi satu set pilihan jawapan. Tak perlu salin soalan. Hanya dengar je. Dengar, tulis jawapan. Berapa senang sebab apa saya tak bagi. Macam orang senang sebab apa saya bagi pilihan jawapan. Sebab orang bagi kita set jawapan, berpilihlah di antara jawapan tu. Walaupun bukan semua jawapan tu kita perlu guna. Saya je letak je lah. Kalau ada kebetulan ada jawapan yang betul pun isi je lah. Tulis je lah. Itu untuk guide. Supaya papan tu fikir apa benda nak tulis apa. Mak sukun ke apa benda kan tak faham bulan eja lah apa. Kita bagi sampel jawapan. Tu pun pilih je lah kat situ. Itu dah mudah dah tu. Yang kelima, semakkan jawapan sebaik saja selesai 10 soalan tersebut. Sila guna pen merah. Ini biasalah untuk nak mark lah. Mark pakai pen merah. Okay, tulis tadi pen hitam atau pen biru. Jumlahkan jawapan yang betul. Sebab kita per 10 je. 10 soalan je. Sebab dia pendengaran ni dia ambil masa sikit. Nak ulang 3 kali tu. Okay. Ambil gambar. Seperti biasa ambil gambar lain muka surat kita jawapan anda. Hantar ke link e-homework sejurus lepas tamat sesi kelas. Itu samalah. Maksudnya dah siap esok. Dah siap nanti. Ambil gambar. Hantarlah dekat e-homework tu. Okay. So cuma kaedah dia pendengaran ni cara dia. Saya akan sebut kalimah tu sebanyak 3 kali. Okay. Dah sebut 3 kali. Dah kalau dah tahu jawapan tu isi je lah, tak payahlah tunggu 3 kali ke apa, tapi seeloknya dengarlah dulu. Dengar dulu 3 kali, lepas tu dia jawapan. Lepas tu saya akan pergi next soalan yang soalan seterusnya lah. Dia 10 soalan saja. Okey. Lepas tu puan catat jawapan, tak payah nak salin apa benda, tak payah salin sebab tak ada benda nak salin pun. Mungkin puan akan salin macam soalan orang rasa macam dengar macam mana puan nak reka-reka sendiri kan. Itu untuk puan nak ingat ke apa, susah. Dengar je, dengar. Pilih jawapan, kita akan bagi pilih jawapan. Apa tulis itu je lah. Tapi aku ulang 3 kali. Tapi saya takkan ulang balik kan kita boleh tak ulang balik nombor 2, boleh tak ulang nombor 5, tak ada. Sebab ini pendengaran kita tak ulang macam tu. So benda tu kena dengar betul-betul. Yang ada earphone pakai earphone ke, nak pakai apa benda ke, pakai sebab ini pendengaran. Okey. 10 soalan dah ada 2 kategori saya beritahu awal. Soalan 1 hingga 5 kategori gunah. Lagi beritahu awal ya. Ini pilihan jawapan. Saya akan biarkan skrin macam ni je. Ini pilihan jawapan. Maknanya tak mesti semua ni kita akan guna pun jawapan tu. Cuma saya letak je lah. Kalau puan rasa mungkin itu jawapan dia, pun bubuh je lah. Okay. So, 1 hingga 5 soalan dia melibatkan gunah. Maknanya gunah maksudnya apa? Dengung. So, puan akan dengar. Dengar tips dia, dengar bunyi dengung dan tengok apa huruf selepas tu. Bila puan dah dengar dengung dan tahu apa huruf selepas tu, puan tahulah apa jawapan dia. Itu cara dia, cara pendengaran ni. Pada orang yang dah lama, dia dah pernah buat. Nanti pada orang yang baru, ini satu benda baru yang puan boleh cubalah, kita cuba. Lepas tu tengoklah betul ke tak yang sama ni puan faham ke tak. Ini pun sebabkan pemahaman. Kalau kita faham dan kita pun baca macam tu, kita tahulah jawapan dia. Okey. 1 hingga 5 melibatkan gunah. Lepas tu 6 hingga 10 melibatkan cara wakaf. Bila cara wakaf maksudnya apa? Tips dia, puan dengar ayat yang hujung je lah. Bunyi yang hujung tu, adakah bunyi dia bunyi kokolah ke, bunyi makrif sukun ke, itulah pilihan jawapan kat sini. Okey. So kita puan dah siap 1 hingga 10. Okey, kita akan pergi. Saya tak adalah scroll kat situ. Sebab ni melibatkan pendengaran. Puan dengar je lah. Okey. Sebab saya akan tengok kat saya punya apa ni? Handphone saya lah. Okey, puan dengar Dah standby soalan nombor 1. Batuk cakap nak kali. Okey, soalan nombor 1 dia melibatkan gunah. So kita dah beritahu tips dia. Puan dengar bunyi dengung tu dan dengar apa huruf selepas tu. Itulah hukum kan. Kita dah belajar cara nak hukum-hukum tu akan berlaku apa hal. Bunyi dengung jumpa dengan huruf apa. Dari situ tahulah apa jawapan dia. Okey. So soalan yang pertama, dengar betul-betul seorang 3 kali saja. Pilihan jawapan kat sini, tengok kat skrin ni. Apa cara eja ke apa kat sinilah. Okey, nombor 1. Liqaumi yaqilun. Liqaumi yaqilun. Liqaumi yaqilun. Itu apa dia punya dengung tu? Kategori gunah tu apa? Pilih jawapan kat situ. Tanya ulang 3 kali sahaja.
Okey, soalan kedua. Ataupun nanti kan dah habis satu nisbah akan ulang just sekali je lah untuk perempuan check balik untuk check balik bunyi. Tapi untuk yang sekarang ni 3 kali. Itu tulis jawapan dia apa. Nanti dah habis semua saya akan buat satu round sekali lalu je. Okey, soalan kedua masih dalam kategori gunah. Gunah tu maksudnya dengung. Cuma dengung tu jenis apa je. Okey, yang ni Tsummastawa 'alal arsh. Tsummastawa 'alal arsh. Tsummastawa 'alal arsh. Apa? Okay, soalan ketiga. Min bainina. Min bainina. Min bainina. Masih dalam kategori gunah itu. Dengar dengung. Tu tengok apa huruf dia jumpa tu. Soalan yang keempat. Bi'anfusihim. 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 Soalan yang kelima, soalan terakhir untuk gunah, kategori gunah. Khawfan wa tama'a. Khawfan wa tama'a. Khawfan wa tama'a. Okay, soalan yang keenam. Soalan keenam ni kategori untuk cara wakaf. Bila kata cara wakaf, dengar yang hujung aja. Tak payahlah apa beria sangat boleh, memanglah kena dengar, tapi yang jawapan dia akan berlaku di hujung tu. Hujung tu tengok apa jawapan yang sesuai kat sini, mana satu nanti pilih. Tapi ini kategori cara wakaf. Okay, cara wakaf. Yang pertama, soalan yang keenam. Wa ulaika ashabun nar. Wa ulaika ashabun nar. Wa ulaika ashabun nar. Apa? Cara wakaf apa tu? Kalau pun rasa di situ ada dua jawapan, tu dia dua jawapan sebab benda tu berlaku sebab kita kan secara sebutan. Mungkin jawapan ada dua kat situ. Ada dua, tulislah dua. Sebab dia ada hukum yang bertindan. Okey, itu soalan nombor 6. So kita pergi soalan nombor 7. Kategori cara wakaf. Dengan yang hujung. Wa ma fihin. Wa ma fihin. Wa ma fihin. Cara wakaf apa tu? Itu soalan nombor 7. Soalan nombor 8. Dengar hujung. Fala takunanna minal jahilin. Fala takunanna minal jahilin. Fala takunanna minal jahilin. Soalan nombor 8. Soalan nombor 9. As-salihati bil qist. As-salihati bil qist. As-salihati bil qist. Itu tadi nombor 9. Okay, last sekali soalan nombor 10 masih dalam kategori cara wakaf. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain.
Wa hadainahun najdain. Cara waqaf apa tu? Okay, saya akan ulang balik pada nombor 1 tapi sekali baca je lah. Tutup check balik. Tengok balik betul ke tak betul ke apa. Dengar balik. Okay, soalan nombor 1 kita mula pada nombor 1. Kategori gunah. Macam apa bunyi tu betul tak dengan jawapan tadi tu. Yang betul tak betul kita check kemudian lah. Itu maksudnya double check. Double check. Liqaumi yaqilun. Liqaumi yaqilun. Liqaumi yaqilun. Nombor 1. Nombor 2. Thumma stawa 'alal arsh. Thumma stawa 'alal arsh. Thumma stawa 'alal arsh. Itu soalan nombor 2. Masih kategori cara gunah. Cara gunah. Kategori gunah. Kategori dengung. Okay, soalan ketiga. Min bainina. Min bainina. Min bainina. Itu soalan nombor 3. Kategori gunah. Soalan keempat. Bi'anfusihim. 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 Itu soalan yang keempat, kategori gunah. Soalan yang kelima, gunah juga. Yang last sekali. Khawfan wa tama'a. Khawfan wa tama'a. Khawfan wa tama'a. Itu soalan nombor 5. Okay, sekarang soalan nombor 6, kategori cara wakaf. Ni kita dengar yang hujung tu. Kalau ada jawapan yang bertindan, tulislah. Mungkin sebab ada yang bertindan. Hukum tu memang betul sebab dia akan apply dua-dua sekali. Kalau kat situ ada 2 jawapan, letak je lah dua-dua. Okay. So, soalan nombor 6. Wa ulaika ashabun nar. Wa ulaika ashabun nar. Wa ulaika ashabun nar. Itu soalan nombor 6. Nombor 7. Wa man fihin. Wa man fihin. Wa man fihin. Okay. Nombor 7 tadi. Nombor 8. Fala takunanna minal jahilin. Fala takunanna minal jahilin. Fala takunanna minal jahilin. Itu yang nombor 8, cara wakaf. Yang ke-9, as-salihati bil qist. As-salihati bil qist. As-salihati bil qist. Itu nombor 9. Yang last sekali nombor 10. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Okay, dah settle 10 soalan. Okay. Sekarang kita nak semak pula jawapan. Betul ke tak betul tu bergantung pada tu lah. Pemahaman perempuan sendiri dah dengar lah. Kita sudah dengar kan. Okay. So kita akan share dia punya jawapan. Ni okay. Jawapan. Format Okay, soalan nombor 1. Ni jawapan dia idgham ma'al gunnah. Liqaumi yaqilun. Tanwin jumpa ya, bunyi dengung tu kat sini. Dia berjumpa huruf ya. Ya ada idgham ma'al gunnah. Liqaumi yaqilun. Kalau pada siapa yang macam tak dapat nak faham apa kaedah pendengaran ni semua, ini salah satu cara praktis untuk perempuan dengar. Dari segi pendengaran dengar, boleh faham tak kalau benda tu dengung ifak macam mana, dengung ma'al gunnah macam mana, dengung iklab macam mana. Di situ lah beza kita boleh dengar. Kalau kita boleh membezakan dan betul jawapan, maknanya pendengaran perempuan tu okey dan perempuan faham. Okay. So lain kali kalau ada soalan jadi macam ni, lain sekali lah kalau ada latihan macam pendengaran, maknanya kita dengar. Kalau kita kata kategori gunnah, bila gunnah standby dengar pada, lebih fokus pada dengung tu. Dengung tu bunyi dan dia jumpa huruf apa? Dia qaumi, itu dengung. Mi ya. Itu huruf ya. So bunyi dengung jumpa huruf ya.
sama dia tanwin ke nun mati tu tak kisah, yang penting bunyi tu. Dia qaumin yaqilun. Sebelum kerana dia dengar dan bunyi jumpa huruf ya, so dia akan idgham ma'al gunnah. So jawapan dia idgham ma'al gunnah. Okey, soalan kedua. Tsumma stawa 'alal arsh. Tsumma stawa. So dah wajibul gunnah. Mim sabdu kan wajibul gunnah. Dengar paling sempurna. Tsumma stawa. So jawapan dia wajibul gunnah. Nombor 2 dia wajibul gunnah. Nombor 3. Min bainina. Min bainina. Kalau perempuan tak tengok skrin, tak tengok muka ke apa, dengar dengung, dia tengok jumpa huruf apa. Dah bunyi dia lain. Min bainina. Kan huruf ba. Ba. Itu kan bunyi dengung dan dia akan jumpa huruf ba. Min bainina. So dia adalah iklab. Sebab tu dengung ni ada banyak jenis. Sebab kalau kita betul faham, kita tahu kita boleh bezakan. Kita tak ada macam semua hentam dia ifak ke, semua tak ada ma'al gunnah, tak boleh. Sebab dia ada beza. Sebab huruf dia jumpa tu, kan sifat dia lain. So bunyi dengung pun lain. Dia akan jadi tebal ke, nipis ke. Okay, yang keempat. Bi'anfusihim. Bi'anfusihim. Dia dengung ifak hakiki. Sebab bunyi dia tak kena. Dia standby pada huruf fa je. Bi'anfusihim. Itulah dengung ifak hakiki. Okay. Min mati jumpa fa. Tu kita tak tengok teks pun, tapi kalau dia dengar bi'anfusihim. Anfu. Mesti ifak hakiki. Sebab ni dah ada di antara 15 huruf ifak kan. So itulah. Sebab tu kita kena kenal huruf tu dan bunyi dengung tu. Soalan kelima. Khawfan wa tama'a. Khawfan fa'wa. 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 Itu bunyi dengung. Dia jumpa wa. Itu mesti idgham ma'al gunnah. Khawfan wa tama'a. Sebab tu bila kita baca Quran nak dengung dia kena lama. Kalau khawfan wa tama'a, apa dia dapat detect tak apa hukum tu? Khawfan wa tama'a. Apa hukum dia tu? Khawfan wa tama'a. Tak sempat. Tapi kalau khawfan wa tama'a, sebab dia dengung paling sempurna, kategori paling sempurna. So dengung yang panjang. Khawfan wa tama'a. Baru boleh dapat detect, oh dia jumpa huruf fa, dia jumpa huruf waw, dengung macam tu. Okey. Itu kategori gunnah. Yang nombor 6 kategori cara wakaf. Ini mungkin ada jawapan yang bertindan lah. Saya letak ni sebabkan saya nak fokus pada roh. Tapi kalau dia letak ma'arif sukun plus tafkim, betul lah juga jawapan tu. Kalau nak letak ma'arif sukun saja pun betul. Sebab tu dua-dua tu terpakai. Sebab dia dah bertindan. Wa ulaika ashabun nar. Nar. Roh tu roh tafkim. Sebab saya nak dengar perempuan dengar pasal nar tu tafkim. Bagi letak tafkim pun betul. Kalau letak ma'arif sukun pun betul. Kalau letak plus ma'arif sukun pun betul. Semua tu betul. Okey. Jadi jawapan dia tafkim atau plus ma'arif sukun atau ma'arif sukun saja pun betul. Itu. Boleh dia bagi satu markah, boleh lah. Kalau letak tarkik salah. Contohlah letak jawapan tarkik, itu memang salah. Okey. So yang ketujuh, cara wakaf. Wa ma fihin. Baru dia belajar dari cara sebut tu kan. Nun tu, dia hujung kena maintain dengung. Wa ma fihin. So dia kategori wajibul gunnah. Dia wajib dengung. Mesti dengung. Dia hujung ke duduk tengah ke mesti. Tapi kalau awal tak. Kita dah kata awal tak terpakai. Okay. Wa ma fihin. Sebab bila kata tadi, cara wakaf tu kita fokus dengung kat sini. Bukan dengung kat sini. Ini dengung kalau masa yang tadi tu. Kategori gunnah. Kita boleh lah. Sebab dia kat tengah. Kita cerita pasal cara wakaf. Ada cara buat apa? Wajibul gunnah. Maintain dengung. Yang ke-8. Fala takunanna minal jahilin. Kan tarik panjang lin. Bolehlah jadi ma'arif isukun. Kalau kita tak tengok teks pun bunyi jahilin. Tarik panjang lin 2 4 6 boleh lin. Tapi jangan kata maklin. Kata maklin salah. Kalau maklin mesti di apa ni huruf ya ni kalau tak tengok teks pun dia akan bunyi jahilain. Itu kalau maklin. Jahilain. Sekarang dia bukan bunyi macam tu. Lain bukan. Dia bunyi jahilin. So dah mad arid disukun. Yang ke-9. Nasi kategori wakaf. Jawapan qalqalah kubra.
As-salihati bil qist. As-salihati bil qist. Bunyi belakang ni lah qist. Qist. Sebab ada yang baca qist. Kenapa bunyi te pula? Sebab dia kan huruf ta, ni huruf ta. Bil qist. Lepaskan ain sin dulu. Qist. Qis. Ini adalah huruf tinggi ni. Qaf. Bil qist. Bil qist. Bil qist. Salah lah. Tapi untuk soalan ni ada Qalah Kubra. Okey. Dan yang ke-10 last sekali cara waqaf. Wa hadainahun najdain. Boleh dain. Baru dia madlin. Sebab apa? Dan ni pada atas yang disukun. Tapi kalau tak tengok teks pun bunyi dia dain. Dain kan lembut. Najdain. Wa hadainahun najdain. Kalau kita letak jawapan ma'arif sukun, dia tak boleh bunyi macam tu. Dia akan bunyi najdin. Najdin. Dia tak boleh baca dai. Macam mana? Ini dah huruf lin. Kalau nak kata ma'arif sukun, dal kena bagi bawah. Ya ni mesti kosong. Baru boleh. Najdin. Tapi sekarang dia bukan bunyi macam tu. Teks dia an-najdain. Dain su adalah madlin. Okey. So nanti perempuan markahkanlah jumlahkan 1 hingga 10. Dan markah ambil gambar hantar dekat e-homework tu lah. Lepas ni baru saya boleh sharekan slide ni lah. Sebab dah settle dah latihan ni. Okey. Dah pukul 9 baru settle latihan minggu lepas. Tak apalah. Okey. So itu dah siap 1. So nanti ambil gambar hantar nak tengok berapa orang yang dah boleh dapat 10 per 10. Alhamdulillah. Kalau tak dapat pun tak apa. Yang penting kita belajar. Dia pun ni kan first time. Kalau mana yang first time buat pendengaran ni baru first time. Lain kali kita buat lagi. So, ini kita belajar tu bukan semata-mata teori lah. Ada dengar, cuba tiru bunyi. Sini dah. Sini dulu banyak sangat. Okey, ini baru topik sebenar hari ni. Topik hari ni kepelbagaian hukum mat. Perempuan tak tahu puan dah pening ke apa tak pening ke. Saya tak pening pun. InsyaAllah ikut je slow satu-satu. Saya je yang cakap non-stop ni. Okay. Jadi perempuan just fokus. Tadi tu dah settle So maknanya dari segi carta tu, mana perempuan yang ada masalah istilah, masalah rokhawah. Kan ada yang carta tu, yang bulat tu, pi tu. Ada nampak yang highlight yang majority lah. Ada kekurangan dari segi pemahaman ke, tak reti nak sebut ke apa. Istilah, rokhawah, cara waqaf dengan makhraj. Ini semua ada melibatkan sifat dengan makhraj huruf. Memang kena lebih pada praktis. Kena belajar sebut banyak kali. Kena. Kalau kita ada masalah dengan huruf kha, praktislah kha tu banyak kali. Tapi tak boleh praktis dia seorang je. Kena praktis dengan huruf yang seakan dia. Supaya kita tak bunyi tu dia macam sama je. Kalau kita huruf kha, mungkin dengan huruf ghain. Kan dia sama level tu. Ataupun dengan huruf ha, huruf ha. Itu semua kena praktis. So benda apa kita nampak ada carta tu ada kekurangan kat situ kan. Semua lebih pada latihan, kena latihan. Dengar dan sebut. InsyaAllah boleh dapat. Dari segi cara yang rokhawah pun lepas kita dah sebut dah. Lepaskan angin, jangan tahan tu semua masuk dalam rokhawah. Rokhawah pun dah ada dalam tu. Hamas pun dah ada, rokhawah pun dah ada. Maknanya isu dia lepaskan angin. Masalah kita je ni tak boleh tu sebab kita tak lepaskan angin. Tapi insyaAllah bila orang dah faham, tengok balik apa ni video yang kita record apa semua, tengok balik. Kena cuba praktis. Okey. Dan cara waqaf tu tadi, cara waqaf adalah itulah cara nak bunyi hujung tu, nak mementingkan dengung. Kalau berhenti pada huruf kaf, ilaik. Dan tak reti nak sebut macam mana bunyi kan. Dia adalah berbalik pada makhraj dia lah. Kita parking balik ke makhraj dia. Kalau hujung dia huruf kaf, parkinglah dekat kaf. Kalau hujung dia huruf sin, parking dekat sin. Lidah kita parking kat sin huruf yang terakhir. Baru terakhir, barulah makhraj dia betul. Kadang kita dah tahu dia tu huruf kaf, tapi kita berhenti huruf qaf, kita pergi berhenti huruf ta ke lain, memang salah, tak boleh. So kita tu kata makhraj sifat mesti kena betul-betul dah tahu dah makhraj kaf kat mana, ta kat mana, ta kat mana, tempat keluar sama, ta, ta dan sama tempat keluar. Tapi beza dia sifat dia tu, ada pangkal lidah kena naik, lidah kena melengkung, ada yang tak payah, benda tu lah. Itu yang memang kena dia bukan menghafal, bukan kena praktis sebut. Bila kalau kita hafal-hafal, dia tak keluar dari mulut, dia tak jadi. Sebab Quran ni dia lafaz. Okay? So itu yang pada carta latihan tu lah. Sebab nampak dah ada lagi orang dah masuk kan. So mana yang siapa tak buat homework lagi tu, kalau tak sempat ada apa-apa perkara kan, tak sempat nak buat,
Cuba buat siapkan minggu ni. Lepas tu nanti hantar je lah, tak kira lah hari apa pun, asalkan sebelum kelas yang sebelum je lah. Sebab itu dah kira lambat kan. Okay. So hari ni adalah masa sikit, so kita akan pergi pada kepelbagaian hukum mat. Kita bincang pasal huruf mat pula. Okay, perempuan dah belajar mula-mula asal dulu, simbol. Ni dah nak ujung-ujung dah ni. Dah belajar simbol, belajar nun mati dan tanwin, mim mati, idgham minggu lepas tu pun. Idgham tu pun mungkin ada yang tak clear lagi dari segi apa, macam mana nak bunyi tu kan. Macam huruf yang how to, bastoh, bunyi huruf-huruf macam tu. Huruf yang tebal nak masuk huruf yang nipis macam tu. Itu semua kena bertalaki. Sebab dia tak boleh one way. Dia kena perempuan sebut, orang tu akan check betul tak betul macam tu. Okey. Pada mana sahabat-sahabat kita ni yang ada masalah dari segi macam bab hukum ni, istilah semua tak reti, tak macam nak sebut. Mentor kita ada. Gunalah mentor tu, banyak kali dah kata mentor tu ada. Kontak mentor. Kita dah bagi list nama mentor dekat dalam grup Telegram tu. Ataupun nanti admin boleh upkan balik, mungkin dah lama sangat dah tertinggal ke mana, tak tahu dah pin dah hilang ke apa tak pasti, nanti admin boleh masukkan balik. Senarai mentor-mentor. Sekarang ni perempuan dah memang high time dah boleh guna mentor tu, mentor turun check. Saya tak reti lah sebut rohawah ni, boleh tolong dengar tak macam mana, betul tak angin tu lepas ke tak lepas. Inilah masa dia guna dengan mentor tu. Guna mentor tu kena bayar pun, free. Sesama kawan, sama kita sendiri. Supaya kita bila baca Quran kita rasa macam lega, betul lah aku betul huruf ha sebut ni, betul lah huruf qa. Ni kita nak apa kata dapat perasaan betul ke tak betul. Sebentar kita nak jumpa guru Quran yang betul-betul ke, mungkin kita tengah cari guru ke apa kan. Tapi sementara nak jumpa cari guru tu kan kita nak baca Quran juga sendiri. So nak baca Quran sendiri pun kenalah ada orang check juga macam nak confirm betul ke kita sebut macam ni kan. So kita ada mentor, berapa ramai mentor tu boleh tanya, pergi call ke message dia dulu, cakap nak minta tolong dengarkan bacaan. Sebab apa? Kalau masa mula-mula dulu kita suruh dengarkan makhraj, sebab itu masa mula-mula perempuan pun tak dapat idea macam mana. Tapi sekarang ni dah level macam ni, perempuan dapat idea dah, angin kena lepas, kena tahan, mungkin dah dapat dah macam ni. So guna lagi sekali mentor. Dan memang high time dia boleh guna mentor tu untuk tanya macam mana, betul tak saya sebut. Gunalah. Kalau tak no point masuk bengkel tak tanya, rugilah. Sebab dia orang ada dalam tu. So tanya. Hantar mesej dulu cakap minta tolong nak dengarkan bacaan saya boleh. Saya nak dengar apa-apa. Tak kisahlah. Dengar huruf-huruf saja ke. Saya ada masalah dengan huruf sod. Boleh tak dengar huruf sod saya betul tak? Saya masalah dengan huruf sin. Kalau kata lelaki selalu kena tegur. Macam mana betul tak? Praktis lah. Macam itulah maksudnya. Sebab dia kena melafaz. Dia tak boleh macam ingat dalam fikiran, ingat menung-menung. Tulis-tulis tak boleh. Sebab Quran dia bukan macam tu. Dia kena sebut. Itu dia tulis ni kita nak support lah, kita bantu untuk kita cepat faham. Okey, kepelbagaian hukum mat. Kita masuk mat pula. Mat ni dah kira macam nak habis dah ni. Sebab bila kita dah belajar dengung, kita dah belajar makhraj, huruf keluar kat mana, sifat dia macam mana, so kita nak belajar tentang yang panjang tu pula yang kita duduk tepat tadi. Masa berhenti tu dah lebih-lebih sangat. Patut masih 2 je. Tapi kita pergi hentam sampai dah macam mari sukun dah 4, 5, 6 tu dah lebih. So tak boleh. Okey. So langsung kita masuk pengertian mat. Kita duduk sebut mat. Kita mula-mula ada, kita nota nombor berapa tu kita dah ada dah. Ajar sikit lah tentang mat. Mungkin bab syarwaqah ke tak ingat dah. Kita ada sebut dah sikit bezakan mat asli dengan mat badal. Kan ada mat asli, mat badal kan. Ini baru kita yang betul-betul nak belajar tentang mat ni. Kita belajar tentang mat. Mat tu apa? Ni perempuan semua dah tahu dah. Mat ialah tambahan, pemanjangan, lebih, ekstra. Itu maksud mat. Okay, mat tu. Bukan MAT cik mat tu bukan. Ni mad. Mim dal mad. Kalau kita sebut mad, ada dal belakang tu kokolah mad. Mad ialah tambahan dan pemanjangan ekstra, lebih. Okey, iaitu memanjangkan bunyi dengan salah satu daripada perkara berikut. Okey, itu memanjangkan bunyi dengan salah satu daripada perkara berikut. Sama dia panjang sebabkan huruf mat atau dia panjang sebab huruf lin. Kita dah belajar apa huruf mat, alif, waw, ya, huruf mat boleh dipanjangkan tanpa sekatan. Kenapa tanpa sekatan? Ingat balik pemikiran. Kita masa belajar makhraj huruf daripada al-jauf. Alif, waw, ya datang daripada al-jauf. Tak ada sekatan. Udara tu keluar straight je. Alif, waw, ya kan daripada al-jauf. Maksudnya waw ni ada 2 makhraj. Ya ada 2 makhraj. Okey, alif ni satu je lah, dia huruf mat. Alif dia kosong. Dia semua huruf alif, waw, ya dia kan kosong. Kita dah belajar huruf mat. Alif, waw, ya ni kosong. Kalau alif sebelum baris atas, waw baris depan, ya baris bawah kan. Itu memang standard lah. Semua memang tu basic. Mesti kena tahu. So,
Pemanjangan huruf mat ni dia boleh berlaku sebab ada huruf mat dan juga ada huruf lin. Lin pun dah belajar. Waw sukun, ya sukun. Ini dia kalau Ustaz Rusmani kan sukun dia macam macam tu kan. Tapi ini sebabkan apa ni komputer ni dia punya sukun tu bulat. Dia bukan huruf ziyadah ke apa, memang sukun dia macam tu. Ni dari segi teks lah pula, dari segi apa tu apps tu. Okay, tapi dia waw sukun, ya sukun lah huruf lin. Okay. Boleh dipanjangkan dengan lembut tanpa sekatan. Itu sama kat au, ai. Tapi dia bunyi dia lembut je, beza dia lembut. Okay, lembut tanpa sekatan. Dia akan keluar. Macam tadi. Apa tadi? Kalimah tadi kita buat tu. Tak ingat dah apa kalimah tu. Kan hujung dia berhenti mat alif sukun tu. Kan tarik panjang tu. Sebab kan dia huruf lin. Tapi bunyi dia lembut je lah. Okay. Suara pemanjangan suara sendiri tabi'i di kalangan orang Arab semasa melafazkannya. Berbeza dengan sukun pada huruf lain yang mana suara sukun itu tertahan dengan sendirinya. Maksudnya apa? Semua huruf-huruf ya kan alif sampai ya tu, alif waw ya ni dengan dia boleh baca panjang. Sebab orang Arab pun jenis cakap macam tu. Dari bahasa percakapan kan bahasa Arab. So, dia orang cakap pun jadi macam tu juga. Bila jumpa huruf alif waw ya ke dari segi dia punya bercakap tu pun dia boleh panjang. Sama juga ni huruf lin. Tu cerita dia. Sebab huruf ba, huruf jim selain pada ni lah, selain pada ni semua. Bila dia bersukun mana boleh panjang? Ab. Kan ba mati. Boleh tak bunyi? Macam ni buat ba tu panjang? Tak boleh sebab dia memang ab. Sekali je. Tapi kalau macam ni, au, ai, u, i, a. Kan boleh panjang. Tu maksud dia. So mat ni dia akan berlaku apabila berlaku pada huruf mat dan juga pada huruf lin. Dua ni je yang boleh kategori menyebabkan satu hukum dia panjang. Kalau tak, dia tak panjang. Huruf ni tak ada. Okay. Perbezaan mat. Kita takkan habiskan mat ni semua hari ni. Memang tak boleh pun. Dia sangat besar. Okay. Kita buat apa yang boleh je. Perbezaan mat. Beza. Apa beza huruf mat dengan jenis mat? Huruf mat adalah ia tidak terikat dengan sebarang nama. Ia adalah secara umum. Apa dia huruf mat tadi? Alif, waw, ya. Ada tak nama lain pada alif, waw, ya? Tak ada. Alif, waw, ya je nama dia. So adalah huruf mat, alif, waw, ya. 3 tu saja. Dia tidak terikat dengan sebarang nama. Nama dia alif, alif. Nama dia waw, waw. Nama dia ya, ya. Itu je. Dia tak ada nama waw apa benda. Alif benda tak ada. So itu. Dia adalah secara secara umum. Itu basic ni semua orang mesti kena tahu. Baca Quran kalau tak tahu huruf mat, tak payah baca lah. Maksudnya. Bukan maksud tak payah baca. Tak logik lah. Sebab dalam Quran ni semua banyak hukum mat. Okay. So jenis mat tu apa pula? Dia mempunyai nama yang berlainan. Sebab kenapa dia panjang. Hukum yang berkaitan pada harakat yang berbeza-beza. Itu nama jenis mat. Huruf tetap 3 tu je. Alif, waw, ya. Huruf mat. Kalau kata jenis mat, ni dah banyak lah. Nanti segala-gala jenis mat tu ada. Macam nama tu. Sebab dia adalah nama yang berlainan. Sebab dia kenapa dia panjang pun, kita akan belajar. Apa hukum yang berlaku kat situ pun. Apa hal kan. Kita dia hal dan hukum. Itu. Sebab hal dan hukum ingat hal dan hukum bukan berlaku dalam idgham tu je. Maksudnya seluruh Quran lah kita belajar hukum. Dia akan guna konsep tu lah. Apa hal? Hal dia dengung jumpa dengan waw. Contoh apa hal tu kan. Apa hal dia huruf yang sama berjumpa. So apa nak buat? Apa hukum nak buat? Kita kena masukkan dengan idghamkan itu hal. Itulah maksudnya hal dan hukum. Kita baca Quran, kita kena tahu apa hal apa hukum. Kalau kita tak tahu apa hal, macam ni kita nak settlekan masalah tu. Bukan masalah cara macam ni kita nak baca kalau kita tak tahu apa hal tak berlaku. Okey. Dan kadar harakat yang berbeza-beza. Dan mat dia tentulah. Dia akan 2, 4, 6, berapa panjang tu. Semua akan berlaku. Dia berbeza-beza. Oleh kerana dia berbeza itulah. Bila kita wakaf tadi, cara sebut, janganlah dia berhenti mat asli. 2 harakat kita pergi banyak lebih. Dan kenapa lebih pula? Sebab dia ada had dia. Kadar harakat yang berbeza-beza. So kena ikut. Kena betul-betul patuh ni. Okay. Tempo bacaan mat. Kita sajalah letak warna pink bagi lembut sikit kan. Otak kita dah fikir apa benda lagi. Nombor bagai kan. Okay. Tempo bacaan mat. Tempo. Kalau orang menyanyi kan ada tempo kan. Suara tinggi, rendah ke apa benda kan. Saya tak tahulah tu orang menyanyi kan. Tapi maksudnya mat ni pun ada tempo dia. Okay. Tempo bacaan dikira mengikut harokat. Kita dengar 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat itu harakat kan. So harakat tu apa? Harakat ialah kadar bacaan panjang sama ada mengikut gerak jari. 1, 2 macam tu lah. Jari lah. Ada orang ada mengangguk. Ikutlah macam mana apa yang mengajar tu. Tak kisahlah apa-apa pun. Maknanya itu adalah dari segi cara nak kira. Atau ketukan.
Kan ketukan macam apa? Belajar ke Baghdadi kan dia guna yang ketukan-ketukan. Itu semua jenis harakat dah tu nak kira. Tapi atas kita lah manusia ni macam-macam. Ada yang boleh faham kut jari, ada yang faham duk angguk, ada yang faham kut ketut, tak kisahlah. Tapi maksudnya itulah cara nak mengira. Okay? Ianya adalah kadar masa yang biasa diperlukan bagi menyebut suatu huruf berbaris atas, bawah atau depan. Okay, maksudnya kita nak sebut huruf ko. Ko atas ko. Ko. Pi. Pu. Kan bunyi dia sekali je. Ko. Pi. Pu. Kalau ko tu mak asli. Ko. Pi. Pu. Itu dia kadar masa tu. Kalau contoh kof tu ataupun huruf apa? Huruf kotoan yang awal-awal tu kan ain sin kof kan dia ada melintang-lintang atas tu, nanti kita akan belajar tu. Kenapa nak baca panjang tu? Ain sin kof. Kau pakai jari. Kalau orang tak biasa, kalau dia macam dah tahu dia punya harakat dia tak perlu jari lah, dia agak lah timing tu. Tapi kalau tak kerti memang tu lah jari nak kira. Itu maksudnya kadar masa biasa diperlukan untuk sebut satu huruf yang berbaris atas, bawah atau depan. Atas, bawah, depan kan satu je. Ko, pi, pu. Ada tak orang macam ko. Itu dah lebih, itu jadi mat. Tapi kalau yang biasa, ko, satu je lah. Pi, pu, ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, tu. Kan satu-satu je. Itu maksud dia. Okay. Bacaan hendaklah sekata, tetap dan teratur. Kalau satu tu bunyi macam tu dia bunyi, jangan ni lepas tu kan lepas tu kan tu kan dah tak konsisten. So dia mesti kalau satu semua ba ta sa semua sama. Okey. Sekata, tetap dan teratur semua samalah. Kita dengar suara pun sama je. Dan satu harakat mewakili setengah alif. Kan huruf alif. Nanti kita tengok alif kan kita huruf mat asli kan, ada alif kecil apa semua, alif besar ke melekat ke tak melekat. Kita dah belajar dah tu. Nota nombor berapa dah tentang alif tu. Alif yang pattern-pattern alif tu. Ada alif maksurah, ada alif yang biasa tu kan, alif mat tu. Ada alif yang betul-betul sebiji besar-besar, ada satu yang dia duduk seorang dia, ada dia melekat dengan huruf lain, ada yang alif tu kecil coet aja. Itu semua huruf mat lah tu, huruf mat. Okey. Dan satu harakat sama dengan setengah alif. Sebab tu bila orang baca mat asli ba, tapi dia macam ba, dia tak panjangkan dua harakat. So dia dah baca setengah alif saja. Memang kalau ada alif coek separuh saja. So salah lah, mana boleh. Sebab tu kita kena faham dia ni. Sebab tu dia dah masuk bab mat. Kalau selama hari ni kita baca pun banyak laju, entah patut 4 dia di 2 je. So kita tengok balik kenapa tak boleh macam tu. So kita ikut Okay. Ulama qiraat telah menetapkan 5 kadar bacaan bagi mat ni. Maksudnya ada 5 level. Okay. Ulama qiraat ni yang bab Quran ni lah, buat tajwid ni semua. Dia dah letakkan 5 kadar. 5 level bacaan bagi mat. Okay. Level pertama 2 harakat. Dia panggil qasam ni pendek lah. 2 harakat tu mat asli. Ni paling basic ni. Sebab tu 2 harakat mat asli. Bersamaan dengan 1 alif. 1 harakat setengah alif. 2 harakat 1 alif. Sebab tu kita baca mat asli tu ada alif. Betul-betul sebiji huruf alif lah. Tak ada lah alif tu jadi separuh. Macam mana buat tu alif separuh? Coek satu titik. Tak logik lah maksudnya. Sebab tu bila kata 2 harakat bersamaan dengan 1 alif. Sebab tu tulisan dia 1 alif. Apa ada 1 alif? Kalau alif betul besar pun kan 1. Dia tak ditulis separuh jalan dia. Mesti betul-betul huruf alif. Itu maksud dia. 1 harakat setengah alif. Kalau 2 harakat adalah 1 alif. Alif betul-betul alif. Yang kita panggil mat asli dah tu. Itulah basic dia. Asli, asal dia. Okay. Lepas tu ulama ada tak 3 harakat. Atas sikit pada yang ni. Atas pada 2. Ada 3. So bila 3 maksudnya 1 setengah alif. 1 setengah alif. Kalau macam ba. Itu 3. Maksudnya 1 setengah alif. Kalau 1 setengah alif, macam mana kita nak tulis dalam Quran? Alif 1, lepas setengah tu macam mana? Titik. Macam mana buat setengah pada yang alif tu? So memang tak ada lah. Itu dari segi kiraan. Sebab tu benda teori kita boleh ada 2, 3, 4 ni semua. Tapi realiti baca sama ada kita ada 2, 4 atau 6. Itu sebab kita boleh kontrol. Kalau ada setengah-setengah ni, susah nak kontrol. Dia akan jadi terlajak ke, jadi terkurang ke. Sebab tu dah bila realiti baca, aku kata talaki musyafahah ni, dia akan guna 2, 4, 6. Senang jari tu. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senang kira sebab dia dah memang macam tu. Tapi kalau 3, 1, 2, yang 3 tu dia tak boleh jadi macam tu.
dia menjadi setengah. Dia nak kira setengah. Maksudnya itu dah. Teori boleh. Sebab ulama dah letak 5 kadar tu. Okay. So kita ada yang 4 harkat pula. Kalau 4 harkat dia nama dia tawassut. Sederhana. Tawassut maksudnya 2 kali ganda mak asli. Mak asli kan 2. So double. Dia akan jadi 2 alif. Kalau apa tak faham tak apa, nanti tengoklah nota pula. Tapi nota dia lambat lagi nak bagi ni. Sebab dia mat dia besar sangat. Nanti tengok mungkin kita boleh pecahkan ke tak apa. Yang penting dengar je. Okay, 4 harakat maksudnya 2 alif. Okay, 2 alif. Lepas tu kita ada 5 harakat atas daripada tawassut ni. Dia buat atas daripada dia sikit. Ada 2,5 alif. Jadi 2 tambah setengah. Okay, 1 kan 1 harakat kan setengah. So bila 5, 2,5 alif. Untuk 5 harakat. Kalau 6 harakat, atul. Tul, panjang. So 3 kali ganda mak asli. Mak asli kan 2. Ni 2 kali ganda. 3 kali ganda. 3 kali maksudnya bersamaan dengan 3 alif. Kalau kita belajar zaman dulu lah, siapa yang pulang belajar tajwid zaman dulu, bila nak panjang kita 1 alif, 2 alif, 3 alif. Maksudnya 6 harakat lah tu. Tapi sekarang kita dah tak ada guna alif-alif ni. Tapi ini pengetahuan lah. Maksudnya 1 alif, 1 alif bersamaan dengan 2 harakat. Sebab tu kita tengok ada teks tulisan Rasman pun. 1 mak asli, 1 co'ek. Macam tu. 1 alif. Okay, so ni 2 harakat. So 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah jumlah harakat. 2 paling rendah, paling sikit, paling banyak 6. Ini dah kita tajwid lah. Kalau orang yang bertaranum tu dia ada lebih. Itu dari segi lain. Tapi orang bertaranum pun dia kena make sure. Dia punya taranum pun mesti menepati tajwid. Dia tak boleh langgar hukum tajwid. Kalau tajwid kita 4. Cuma dia benung dari segi macam rentak-rentak ke apa tu. Yang belajar taranum tu tahulah. Tapi yang basic Quran dia tu, dia mesti tahu had harakat dia. Okay. So harakat kita dah tahu ada 2, 3, 4, 5, 6. Tapi reality kita baca 2, 4, 6. Sebab ini senang kita kira. 2, 1, 2. 4 harakat. 1, 2, 3, 4. 6 harakat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senang kira. Kalau 3, 1, 2. Apa tu? 3 tu macam mana? Jadi kita celangkan di setengah alif. Boleh lah 1, 2. Tapi nak kontrol tu. Susah. So, ma, ta, yasin. Itu 6. Itu maksudnya macam tu. Sebab tu bila kita, kalau kita tengok dalam buku tajwid kan, ada hukum nanti mat lazim ke. Bukan mat lazim. Mat jaiz, mufasil, mat wajib, mutasil, dia tulis 4 atau 5. 4 atau 5. 4 atau 5 harakat kan macam tu. So kita macam 4 pun boleh, 5 pun boleh. Tapi realiti nak baca ni, cara praktikal tu, kita ambil 4 harakat. Sebab senang kira lah 1, 2, 3, 4. Itu je lah. Tak ada masalah pun. Cuma yang penting jangan 2. Itu salah. Kalau pendek, jadi itu memang salah. Okay. Tapi kalau lebih sampai 6 pun tak boleh. Sebab dia kalau dia ada kita belajar hukum dia lah. Okay. Lepas tu, kita sikit lagi lah satu ni. Lepas tu kita sambung lah. Sebab memang tak sempat ni. Okay, perhatian. Tempoh bacaan satu harakat itu adalah seiring dengan martabat bacaan Quran. Iaitu secara tahqiq, tadwir atau hadar. Okay, dekat sini. Kau tengok jadual ni, jadual gambar rajah ni, satu bulat besar ni, nama dia tartil. Dalam tartil tu ada kaedah baca tahqiq, tadwir, hadar. Setengah buku tajwid kan ada 4 level kan. Sebelum ni kita baca bacaan secara tartil, tahqiq, tadwir, hadar, kita buat macam 4. Sedangkan tiga-tiga ni semua dinamakan tartil. Maknanya bila kita baca secara tartil, dia merangkumi baca secara tahqiq, baca secara tadwir, baca secara hadar. Okey. Sebab dalam Quran bertulis ni surah Al-Muzammil ayat 4. Dalil dengan suruh kita baca Quran secara tartil ni. Tartil itu ialah martabat bacaan Quran secara keseluruhan berdasarkan kelajuan yang mana ia meliputi ketiga-tiga martabat tersebut nyata maktub dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Maknanya bila kita baca Quran sama kita baca tahqiq ke, tahqiq tu baca slow, dia tadwir ke sederhana ataupun hadar baca laju, semua tu merangkumi dalam kita. Jadi tartil, maknanya tartil mesti kena jagalah. Hukum dia, mat dia, dengung dia kena jaga, sifat huruf kena jaga, makhraj huruf kena jaga, semua itulah. Itulah maksudnya tartil. Okay. So kalau katalah kita baca secara tahqiq, ini level paling bawah, macam kita baru nak belajar Quran ni adalah tahqiq. Ialah kadar bacaan yang lambat dan perlahan dengan menjaga segala hukum tajwid. Kaedah untuk orang yang baru belajar Quran dan mengajarkannya. Contoh kita nak ajar budak di itu sendiri pun lah. Kalau kita mula buku, contoh buku Aruh tu, katabah. Kan baca slow. Katabah, jalasa, abata. Kan slow je.
Kita baca sebab benda baru, kita nak betulkan makhraj dia betul. Bunyi macam mana? Abata. Salah awak tak boleh baca tu. Abata. Kan dia slow. Dia slow. Itu nama dia tahqiq. Nak buat sebiji-sebiji. Biasanya kalau orang dari segi pembelajaran lah. Namanya secara tahqiq. Ataupun up sikit, laju sikit. Cara tajwid. Kadar bacaannya sederhana dan pertengahan antara tahqiq dan hadas, serta menjaga segala hukum tajwid. Tajwid memang tak boleh, kalau memang kata apa-apa jadi pun mesti kena jaga segala hukum tu. Kamu nak baca perlahan ke, nak baca laju ke, speed ke apa, tetap kena jaga hukum tajwid tu, kena jaga. Okay? So tajwid ni level kedua lah, sederhana macam kita lah. Biasa yang berpembetul lelaki pun biasanya guna tajwid lah ni, sederhana je. Tak kata terlambat sangat pun tak, kata terlampau laju pun tak, punya secara tajwid. Okay? Lepas tu kita ada secara hadar, level paling tinggi sekali lah. Ialah kadar bacaan cepat dan laju, tetapi tidak mengabaikan hukum tajwid pada setiap huruf. Biasanya orang siapa guna, kita kan kalau kita jumpa dalam buku, kita orang tak tahfiz, baca laju sebab dia nak menghafal kan, dia kena cepat. Okay. Tapi kalau menghafal, kalau betul jaga tajwid tak apa. Isu sekarang ramai baca laju, menghafal laju-laju tapi tak ada tajwid. Itu salah. Sebab tu kita ni jenis selesa macam kita baca laju, kita rasa macam betul. Jangan baca laju tapi tak jaga hukum tajwid, salah. Tak boleh. Lebih baik baca tahqiq lagi, baca yang sebut yang betul daripada baca hadar laju-laju tapi semua langgar, memang salah. So tak boleh. Sebab tu bila nak baca Quran, apa level kita nak guna pun, bergantung pada kita lah. Nak guna apa level pun, tapi hukum tajwid mesti kena jaga. Mesti kena jaga. Sebab hadar ni dia laju sikit. Berbanding pada, tapi dia tengah, tahqiq ni paling slow. So bila kita kata kita kata baca laju kita bergantung pada kita kata mat tadi tu, nak baca 2 harakat, 4 ke 6 ke 3 apa semua tu, dia adalah bergantung pada kadar harakat dan tempo bacaan. Okey, ni contoh. Ni kita ambil arrow ni. Kata kita ambil ni contoh 4 harakat. So 4 harakat, so tempo bacaan orang yang baca tahqiq slow, 4 harakat dia lama dah. Contoh, dia ni dia baca slow. Contoh atau bawah dari atas apa Yasin, apa. Ini contoh 4. Sini tu tak 4. Contoh ni. Ini apa surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nanti kita ulang next week Dia sikit sambil lagi dah setengah. Maksudnya bila kata contoh inna ni ada berlaku hukum idgham yang apa mad jaiz munfasil kat sini. So na ni kena baca 4. Ni sampel 4 kan. So 4. So na 4 ni pada orang yang baca tahqiq dia lebih panjang lah lama dia. Inna. Sebab dia ni baca slow. Tapi kalau orang baca sederhana, inna. Kan lebih pendek sikit pada yang ni. Kalau yang baca hadar, inna a'taina. Kita selalu buat apa? Inna a'taina kal kautsar. Kita punya pendek, dengung pun tak ada, apa jadi? Semua pun salah. Kita jangan baca laju, kita ambil speed hadar. Tapi dengung pun hilang, tak ada mana ala. Mat pun tak tahu mana ala. Inna a'taina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu yang kita buat. Tapi salah lah, mana boleh. Dia mesti jaga ni semua. Walaupun dia baca hadar laju, tapi dia mesti inna. Tapi laju lah jari dia. Inna a'taina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, kalau orang yang tahqiq ni slow tu, yang baru-baru belajar. Inna, kan lama. Kalau yang jenis tajwid yang sederhana yang kita biasa belajar. Inna, baca laju. Inna, inna. Beza. Sebab tu bila dia baca hadar, so mat dia memang 4 harakat tapi dia pendek lah. Kalau yang tajwid sederhana, kalau yang tahqiq tu lagi panjang sebab dia lama nak ambil. Sebab dia kan baru nak mula, nak kenal huruf apa bagai semua, nak jaga semua. So dia punya mat je lebih panjang. Sebab tu bergantung pada speed kita baca. Kalau kita baca tajwid, so kita punya harakat pun dia sederhana. Kalau jenis kita baca speed laju, harakat kita pun dia akan jadi laju lah, jari tu laju lah. Kalau ketuk tu tak. Agaknya lah kot, tak tahulah. Orang belajar yang jenis ketuk-ketuk tu. Tak tahu. Tapi jenis yang kalau jari macam tu lah. Kalau jenis laju, 1, 2, 3, 4. Kalau yang sederhana, 1, 2, 3, 4. Kalau jenis slow, 1, 2, 3, 4. Itulah beza dia. Itu menunjuknya bergantung pada kalau kita 4 harakat kita tu, 2 harakat ke, 4 harakat ke, 5 harakat ke, bergantung pada tempoh kita baca. Adakah kita bertakik, adakah kita tadwir,
Adakah kita hadar? Maksudnya macam tu. So benda ni kita akan sambung minggu depan. Kita ulang baliklah part ini, slide ni. Okay, kita akan sambung. Perempuan tak ada homework. Tak payah, tak ada homework. Pergi rehat lah otak. Nak minda. Sebab masing-masing tengah tunggu nak rentas negeri kan. Pergilah fikir pasal rentas negeri tu. So sekarang ni nanti untuk next kelas, insyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Kita akan sambung pada ni lah, kategori mat. Okay, kita sambung balik. Sebab bila dah hujung-hujung, biasalah semua pun dah mula nak keluar-keluar kelas kan. Bila time belum, mesti pun ada hal lain. Tapi kita akan ulang balik lah next week. Saya stop ni dulu. Okay. InsyaAllah kalau panjang umur, tak ada apa-apa hal, kita jumpa minggu depan dengan kategori mat lah. Kita masuk mat pula. So siapa yang baca Quran tu, make sure ada peningkatan. Jangan dah belajar mat, dah lain pula tunggal langgang. Tak boleh lah. Kita mesti upgrade lagi sekali. Okay. So untuk tu sebelum tu sebelum kita tamat ni kita sudah saya mohon maaf lah kalau ada tertinggi suara atau kasar bahasa atau ada tersentuh siapa-siapa ke, minta maaf lah. Bab belajar ni memang macam tu lah. Walaupun jenis one way. Kita memang kalau puan tanya soalan pun masih tak boleh jawab sekarang. Puan nak tanya soalan pun tanya dalam PM direct sendiri ataupun nak tanya dalam grup bengkel ke apa tu boleh. Sebab nak dalam ni memang tak boleh nak tanya apa-apa. Okay, sebab kita one way saja. Okay, untuk tu kita sudahi dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah panjang umur jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman. Okey. Okey, dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Aliza, Fariza.